أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أما بعد. Alhamdulillah, kita kembali pada membacakan kitab Safinatun Najah, di mana pada minggu yang lalu telah kita membicarakan berkenaan dengan rukun-rukun puasa. Maka pada hari ini kita akan menyambung pada tajuk yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa yajibu ma'a qada'i lisawmi al-kafaratul uzma wa ta'ziru ala man afsada sawmahu fi ramadana yawman kamilan bijima'in tamin asimin bihi lisawmi. Fasal. Dan diwajibkan berserta qada', mengqada' puasanya bagi dengan berserta dengan kafarah yang besar, dan juga ta'zir bagi orang yang merosakkan puasanya di dalam bulan Ramadan sehari suntuk, yakni merosakkan puasanya itu dengan bersatu, yang dengan bersatunya itu dia berdosa dengannya. Jadi sekarang ini adalah bab berkenaan dengan orang yang melakukan jima' ataupun persetubuhan di siang Ramadan. Jadi dia mengatakan di sini adalah bahawasanya orang yang melakukan persetubuhan di siang Ramadan ketika dia sedang berpuasa, ia mendapatkan 5 perkara. Pertama, ia mendapatkan dosa yang besar. Yang kedua, dia diwajibkan untuk qada' puasa yang dibatal tersebut. Yang ketiga, dia kena membayar kafarah yang besar. Kafarah yang besar ni bermakna salah satu daripada 3. Bermakna dia kena buat yang pertama, kalau tidak mampu baru pergi yang kedua, kalau tidak mampu baru pergi yang ketiga. Yang pertama adalah memerdekakan hamba yang beriman, hamba perempuan yang beriman. Baik, ini yang pertama. Ini obviously dah tak ada lagi zaman kita. Jadi dia kena pergi yang kedua, iaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Walaupun kalau dia terputus puasa tersebut dengan sebab uzur, kerana hari itu tak boleh puasa. Contohlah lepas bulan Ramadan, hari kedua Syawal dia dah puasa. Belum sempat 2 bulan datang Hari Raya Haji. Terputus dia punya berturut-turut itu, lepas Hari Raya Haji kena restart balik. Walaupun dia tertinggal tu cuma lagi 1 hari je genap 60 hari ataupun 2 bulan, tetap dia kena restart balik. Sama ada dia meninggalkan puasa tu ada uzur ataupun tak ada uzur, dia tinggalkan berturut-turut tersebut, tetap dia restart balik. Sebab tu dinamakan sebagai kafarah yang besar. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau dia tak mampu untuk berpuasa, dia kena memberi makan 60 orang miskin. Kena memberi makan sebanyak 60 orang miskin. So balik pada tadi, orang yang bersatu di siang Ramadan, dia kena mendapatkan dosa yang besar. Yang kedua, dia kena qada'. Yang ketiga, dia kena bayar kafarah. Yang keempat, dia kena ta'zir. Ta'zir itu bermakna hukuman yang ditetapkan oleh kerajaan atau pemerintah. Mungkin kena sebat ke, mungkin boleh kata kena jail ke, dan seumpamanya. Ini namakan ta'zir.
Hukuman yang tidak diletakkan oleh syarak. Dan dia tak boleh melebihi minimum hukuman yang diletak oleh syarak. Contohlah minimum hukuman yang diletakkan oleh syarak tu adalah 20 kali sebatan bagi orang yang minum arak, bagi hamba. Kalau seorang hamba tu dia minum arak, dia kena sebat 20 kali instead of 40 kali bagi orang yang merdeka. So kalau dia nak kena ta'zir, dia tak boleh exceed 20. Mungkin 15 kali rotan, 18 kali rotan dan seumpamanya. Kalau di negeri jiran, dimalukan di halayak ramai. Orang ni tak puasa. Ini pun part of ta'zir. Yang kelima, dia kena imsak. Dia kena imsak. Subhanallah. Sebab tu pengarang mengatakan bahawasanya yang dinamakan sebagai bersetubuh di siang Ramadan, yang dia kena kafara ini atau dia kena qada ini kalau membatalkan puasanya itu dengan bersatu. Kalau dia membatalkan puasanya dengan bersatu. Tetapi kalau memang puasanya telah batal, memang dia telah batal puasanya, kalau andai kata dia bersatu, dia tak kena kafara uzma ni. Dia tak kena kafara yang besar ni. Kerana memang puasa telah batal. Yang dikatakan nak kena bayar kafara uzma ini kalau dia membatalkan puasanya itu dengan bersatu. Dan membayar kafara uzma ni, membayar kafara yang besar ni hanyalah untuk si suami atau lelaki. Yang perempuan tak kena bayar. Kerana perempuan apabila dia bersatu saja puasanya dah batal. Apabila bersatu saja puasa sudah batal. Jadi inilah pengarang meletakkan satu tajuk yang ringkas sebagai amaran bagi orang yang bersatu di siang Ramadan. Kemudian pengarang menyambung pada tajuk yang baru, wa yajibu ma'al qada'i al-imsaku li shaumi fi sittati mawadhi'. Dan diwajibkan berserta dengan qada', iaitu imsak ketika dia bagi orang yang berpuasa pada 6 tempat. Bermakna kalau dia puasa dan telah batal puasanya dan dia kena qada' puasa tersebut, dia wajib imsak pada 6 tempat. 6 keadaan ni dia wajib imsak. Pertama, al-awwalu fi Ramadan la fi ghairihi ala muta'addi bi fitrihi. Yang pertama, di dalam bulan Ramadan, bukan pada selainnya bagi orang yang sengaja berbuka. Ini memang obviously. Jadi kalau orang tu dah berbuka puasa, sengaja dia batalkan puasa dia, sengaja makan pukul 9 pagi, pukul 10 pagi, bukan bermakna lepas dia dah batal tu dia boleh continue makan lain, tak ada. Dia wajib untuk dia imsak. Kemudian setelah Ramadan dia kena qada balik. Dia kena qada balik. Ni bagi orang yang sengaja berbuka. Jadi kalau andai kata dia dah terbatal puasa dia dengan dia makan pada siang Ramadan, kemudian dia makan lagi, bermakna double dia haram. Kerana dia dah melanggar imsak. Imsak tu wajib bagi orang yang dah batal puasa dia di siang Ramadan. Sebab tu dia mengatakan sini, al-awwalu fi Ramadan. Puasa wajib di dalam bulan Ramadan sahaja. Kalau andai kata pada dia ketika dia bayar nazar, ataupun dia bayar kafara, ataupun dia qada Ramadan, tiba-tiba dia batal, dia buka puasa dia tak payah imsak. Dia tak payah imsak. Yang kena imsak ni bulan Ramadan sahaja. Baik. Wasani ala tarikin niyati lailan fil fardi. Yang kedua, bagi orang yang meninggalkan membaca niat pada waktu malam bagi puasa yang wajib. Jadi umpamanya dia pada malam tersebut dia lupa nak baca niat. Tiba-tiba pukul 8 pagi baru dia teringat bahawa dia semalam tak niat puasa. So dia kena buat apa? Dia kena imsak. Dia tak boleh kata, senanglah Ustaz, alang-alang saya tak niat, puasa saya tak sah, saya bedal je lah. Tak boleh. Hukum imsak tu hukum dia wajib. So kalau dia tak niat, dia yakin dia tak niat tu pada malam hari, maka ketika tu dia wajib untuk diimsak. Lepas Ramadan wajib dia qada. Yang ketiga, wasalis ala man tasahhara dhannan baqa'al laili fabana khilafuhu. Yang ketiga, atas orang yang bersahur, hal keadaan dia sahur itu dia menyangka masih lagi waktu malam, bermakna belum subuh lagi. Tiba-tiba terbukti bahawasanya dah lepas subuh, maka dia kena imsak. Contohlah, dia sekarang ni bangun ni terhuyung hayang dalam kabut, dia tak tengok jam pun. Tengok ni kat luar ni masih gelap ni, baru subuh ni. Terus dia panaskan lauk biryani semalam buka, dia pun makan. Tengah makan, sekali dia tengok jam. Dah pukul 6.30. Kacau ni. So dia kena stop. Dia kena stop dia punya sahur tu, so-called sahur dia tu. Dia kena stop dan dia kena imsak. Dan lepas Ramadan, dia kena qada balik. Sebab tu dia sebelum sahur tu, dia mengatakan zannan, menyangka bahawasanya dah masuk
yang belum masuk lagi waktu subuh dia pun makan. Jadi kemudian terbukti lain pula jadinya, maka dia kena imsak on the spot. Dia tak boleh kata, Ustaz saya nak minum air sikit, dia hilangkan pedas-pedas tu, tak boleh. Dia kena stop on the spot, imsak sampai waktu maghrib berbuka. Lepas tu lepas Ramadan dia kena qada balik. So ni yang ketiga. Ar-rabi' ala man aftara zannan al-ghurub fabana khilafu aidan. Yang keempat, bagi orang yang berbuka dengan menyangka bahawasanya sudah masuk waktu maghrib, rupanya bukan. Dia tengok dah gelap ni, mungkin dah maghrib agaknya. Sekali rupanya jam dia rosak. Rupanya jam semalam dia tak gerak-gerak lagi. Dia ingatkan dah buka puasa, dia pun makan. Tengah-tengah makan, dia pun tergerak hati nak buka radio. Kali dengar bang, alamak habis. Jadi macam mana? Tak boleh buat apa lagi. Dah memang dah termakan, dah batal pun puasa dia. Lepas Ramadan dia kena qada balik. So ni yang keempat. Wal khamisu, yang kelima, ala man bana lahu yaumu salasina Sya'ban annahu min Ramadan. Yang kelima, bagi orang yang terbukti bahawa hari ke-30 Ramadan itu adalah sebahagian daripada Ramadan. Mula-mula ingat memanglah 30 Ramadan tu, 30 Sya'ban tu memang ada 30 Sya'ban. Dia pun as per usual. Makan macam biasa. Sekali dapat tahu rupanya hari tu dah hari pertama Ramadan. So bila the moment dia dapat tahu tu, dia kena imsak. Kemudian lepas Ramadan dia kena qada balik. Subhanallah. Yang keenam, ala man sabaqahu ma'ul mubalaghati min madmadatin wal istinsyaqin. Yang keenam, bagi orang yang tertelan air yang dilakukan secara berlebihan ketika berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Dalam rangka wudu maknanya. Contoh sekarang, pasal dalam berpuasa ni, hukumnya adalah makruh bagi orang yang berpuasa tu untuk berlebihan ketika berkumur-kumur. Hukum dia adalah makruh. Maknanya dia ambil kumur-kumur tu, dia masuk ke dalam mulut, dia buang balik. Ini berlebihan. Ini yang kadang-kadang ni, tiba-tiba dia mengatakan, tiba-tiba dia tertelan. Bila tertelan, batal puasa dia. Ambilkan ubat. Siapa suruh gelegak-gelegak. Jadi bila dah batal puasa dia kena imsak. Sama juga dengan orang yang bukan dalam keadaan angkat wudu, dia kumur-kumur tu pasal nak lega-legakan tegak. Nak hilang-hilangkan bau mulut, nak sejuk-sejukkan mulut dan sebagainya, dia pun kumur-kumur. Tiba-tiba dia kumur-kumur tu tertelan sedikit, batal puasa dia. Pasal Islam tak suruh. Islam tak suruh kau kumur-kumur, sejuk-sejukkan mulut, tak ada. So balik pada tadi dia mengatakan yang keenam ni, kalau dia berkumur-kumur atau masukkan hidung secara berlebihan, kemudian dia tertelan. Maka batal puasanya. Subhanallah. Baik. Jadi inilah 6 perkara, 6 keadaan di mana jika mana ia terbatal puasanya, maka diwajibkan untuk dia imsak. Tetapi ada golongan yang lain yang dia itu hanya sunat saja untuk diimsak, dia bukan wajib. Bila tu siapa? Orang kanak-kanak yang baligh, orang gila yang tiba-tiba menjadi sembuh, orang kafir yang masuk Islam. Jadi kalau dalam 3 keadaan, kalau mereka ini bertukar keadaan mereka, yang kecil, yang kanak-kanak menjadi baligh, yang gila menjadi sembuh dan orang kafir masuk Islam, mereka hanya sunat saja imsak, tak wajib. Mereka hanya sunat saja untuk dia diimsak. Baik. Jadi inilah perkara berkaitan dengan imsak. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada minggu hadapan membicarakan perkara yang masih lagi berkaitan dengan bab berpuasa insya-Allah. Wajallahu a'lam atas kafaratul majlis. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal du'ana wa a'malana wa salatana innaka antas samiul alim. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا